Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, minggu ni kita bertemu lagi untuk sambung perbincangan kitab Al-Iman kita. Minggu lepas saya ingat kita buat khusus sikit, iaitu perbincangan fiqh sunnah berkaitan dengan tajuk korban. Okey, jadi pada minggu ni insya-Allah giliran kitab Al-Iman kita pula, yang mana pada kali terakhir kita berjumpa, kita bincang bab kitab ni, kita habis berkenaan perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Okey, perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami ni panjang, dalam buku ni pun dalam 4 muka surat juga, iaitu perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia ni mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Okey, dia sebutkan beberapa perkara ataupun beberapa perbuatan atau perkataan yang kalau disebutkan atau diiktiqadkan, dipercayai dalam hati, maka seseorang itu jatuh ke dalam kekufuran. Dan penutup kata-kata Ibnu Hajar tu, dia bawa berkenaan sedikit berkenaan fahaman wahdatul wujud. Okey, itu akhir sekali kita bincang wahdatul wujud. Apa dia wahdatul wujud? Mereka kata golongan wahdatul wujud ni kata yang sebenar-benarnya wujud, yang sebenar-benarnya ada wujud dalam dunia ni, bukan dalam dunia pun tak ada. Yang sebenar-benarnya wujud yang ada cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Ni semua, segala bumi, segala langit, segala laut, segala manusia yang kita tengok ni semua, ini semua bayangan. Ini semua bukan hakiki. Ini semua majazi, ini cuma bayangan. Yang pada hakikatnya semua bayangan ni, kesemuanya kita semua, termasuklah segala benda, semuanya adalah sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini syirik besar. Sebab tu kata Ibnu Hajar Al-Haytami, siapa yang berpegang macam ni, maka dia jatuh kafir. Dan dia bawakan juga di dalam tu juzuk-juzuk ataupun kita kata apa, pecahan-pecahan akidah ni, iaitu mereka percaya bahawasanya roh itu daripada cahaya Allah. Okey, dan apabila cahaya berhubung dengan cahaya, dia akan bersatu. Maka bersatu tu apa? Kita ni, roh ni daripada cahaya. Cahaya tu daripada siapa? Daripada Allah. Maka bila kita bersatu dengan roh kita, bersatu dengan cahaya, kita bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak yang ni kita kata kufur ilhad lah. Memang kita kata kufur teruk. Orang kita kata dia mendakwa diri dia bergabung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi ni fahaman wahdatul wujud. Cuma saja yang saya nak highlight kan, dia punya penekanan dia ataupun dia punya apa, dia punya tujuan, dia punya root cause, dia punya punca dia. Dia kata dia nak mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Okey, tapi kita kata dia melampau dalam bab ni. Betul lah, kita semua orang Islam perlu mentauhidkan Allah, tetapi mentauhidkan Allah dengan cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab tu kita perlu agama. Dan sebab tu kita perlu agama. Sebab tu saya memang tak setuju kalau benda-benda dalam agama ni, ustaz, kita boleh tolak dengan akal. Kalau akal lebih hebat daripada agama, buat apa Tuhan hantar agama? Buat apa Tuhan hantar Rasul? Baik hang fikir sendiri je, baik macam tu. Okey, jadi dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, cara yang paling baiknya berbalik juga, kita berbalik kepada baginda Nabi SAW. Itu cara yang paling baik. Okey, jadi walaupun alasan dia benar, kami nak mentauhidkan Allah, tapi mereka berlebihan dalam perkara tu. Mereka melampau dalam perkara tu sehingga mereka kata, kalau kita kata makhluk wujud, syirik. Sebab apa? Sebab kita kata Allah wujud, makhluk wujud, syirik. Dia tak boleh wujud dua-dua. Suatu dia kata satu sahaja wujud, yang lain tak wujud. Okey, jadi satu yang wujud itulah, itu yang kita panggil sebagai akidah wahdatul wujud. Okey, itu saya kira oversimplification lah, maksudnya diringkaskan, itulah dia. Saya
Ada sekali Abang Syimi kan, kita buat dekat Masjid Binjai kan, kita buat kuliah khas berkenaan perkara ni, berkenaan dengan Nur Muhammad dan juga Wahdatul Wujud berkenaan perkara ni. Saya ingat masa saya buat tu, saya ingatkan ajaran Wahdatul Wujud ni, saya ingatkan memang tak ada. Bukanlah tak ada, maksudnya sebab dia dah diharamkan. Jadi ingatkan dalam negara kita ni dah tak wujud dah lah. Sekali ada seorang hamba Allah ni, Fulan bin Fulan ni, rupanya dia Wahdatul Wujud, la haula wala quwwata illa billah. Jadi alhamdulillah pihak-pihak agama negeri pun, hatta negeri dia sendiri pun telah mengharamkan dia. Dia memang tak boleh, dia tak boleh berceramah di tempat umum. Cuma saja sebab sekarang dah ada media sosial, dah ada YouTube tak perlu tempat, ada handphone jalan lah. Jadi disebabkan inilah kekangan, bukanlah kekangan, kebebasan melampau yang ada dalam media sosial ni, akhirnya dia mendapat tempat juga dekat setengah orang. Okey, jadi ini satu perkara yang wujud perkara yang wujud. Ini salah satu perkara yang menjadi masalah. Jadi harapan kita dengan datang kelas-kelas macam ni, kita buat penerangan, harapnya tuan-tuan dan puan-puan sendiri boleh nilai dan boleh tolak. Itu tujuan tenaga pengajar ni, itulah dia punya tujuan dia. Okey, baik. Kemudian kita pergi yang kedua, iaitu kalam ataupun perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Okey, kita pergi kepada perkataan yang kedua. Siapa yang boleh membuatkan seorang itu jatuh kafir, iaitu daripada perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah disebut berkenaan ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat 44, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang bermaksud, dan sesiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Okey, jadi ayat ni tuan-tuan kita kena baik-baik, sebab satunya ayat ni puak-puak Khawarij memang suka guna ayat ni. Okey, puak-puak Khawarij memang suka guna ayat ni tanpa mereka lihat kepada ayat-ayat yang lain, tanpa mereka istiqra', mereka lemah. Itu saya sebut selalu ajaran-ajaran, bukan ajaran saja, selalu banyak kelemahan manusia ni, termasuk saya pun, ialah istiqra' ataupun pembacaan tu tak meluas, termasuk pembacaan ayat Quran tu sendiri. Apa yang terjadi adalah bila pembacaan kita ni tak luas, kita pun dapat satu ayat ni, dia jadi macam budak-budak dapat pedang, habis dia libas semua orang. Okey, jadi golongan Khawarij memang guna ayat ni di atas dasar tu lah, gerakan-gerakan yang bersifat, saya tak kata gerakan Khawarij, tapi gerakan-gerakan yang bersifat Khawarij yang kita ada pada zaman kita ni sekarang pun ada yang ekstrim, sehingga penilaian dia, mana-mana negara yang tidak menjalankan hukum had dan qisas, maka negara itu negara kafir, termasuk Malaysia. Mana-mana yang tidak menggunakan hukum Quran, mana-mana tak menggunakan hukum had dan qisas, maka dia itu jatuh kafir. Kita tanya mana dapat ni? Ni ayat ni. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Sedangkan ayat ni pengertian dia luas, tuan-tuan. Pengertian dia luas daripada dua sudut. Saya nak bawa daripada dua sudut. Sudut yang pertama, hukum Allah Subhanahu wa taala ni bukan dalam bab jenayah sahaja. Yang hukum had dengan kisas tu, itu hukum dalam bab apa? Itu dalam bab jenayah, dalam bab orang mencuri, dalam bab orang merampok, dalam bab orang bunuh orang. Tidak dinafikan itu hukum Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu salah satu saja. Bukannya bila ada tu terus negara Islam, bila tak ada tu terus negara kafir. Dia bukan macam tu. Solat hukum Allah ke tak? Solat hukum Allah ke? Hukum Allah. Dekat Malaysia kita ni bebas tak untuk kita solat? Bebas. Ada tak? Kalau kita, yalah PKP tu tak usah ambil kira lah. Saya cakap kan, ada tak kita nak pergi solat 5 waktu kena halang? Dah PKP memang jangankan solat, semua benda kena halang. Ni maksud kita keadaan biasa di luar apa? Di luar PKP ni. Kalau kita nak pergi ke masjid, nak menunaikan solat pada bila-bila masa, ada halangan tak? Tak ada halangan. Kita tengok, kita ada tak sistem kutipan zakat? Ada, tuan-tuan. Kutip zakat bagi kepada asnaf golongan Islam yang melanjutkan pelajaran. Dapat tak bantuan? Dapat. Golongan yang fakir miskin dapat tak duit zakat? Dapat. Apa yang tak dapat ya? Malahan golongan mu'allaf, orang yang baru masuk Islam pun dapat tak bahagian dia? Dapat bahagian dia.
Hukum perkahwinan, nikah, cerai, rujuk, NCR, ikut cara Islam ke tak ikut cara Islam? Ikut cara Islam. Akad nikah ikut cara Islam, cerai ikut cara Islam. Kita ada mahkamah syariah, betul tak? Kesalahan syariah seperti contoh tak berpuasa, meninggalkan solat Jumaat, yang tu semua boleh didakwa dan dijatuhkan hukuman dalam mahkamah syariah. Kita berpuasa, umat Islam bebas dah berpuasa, bebas puasa. Malahan dah jadi masalah, rakyat Malaysia makan 2 kali ganda lagi banyak pada bulan puasa daripada bukan bulan puasa. Dia jadi terbalik kot pula lah. Nak cerita apa? Nak cerita bahagia dia jadi rakyat Malaysia tu. Sampai ke tahap kerajaan kena buat, tolonglah jangan bazir. Bukan bulan puasa lagi-lagilah, tapi bulan tak puasa pun kita nampak ada juga pembaziran berlaku, kita kata kan. Okey, jadi itu semua hukum Allah ke bukan hukum Allah? Hukum Allah lah tu. Banyaknya kita buat dah pun. Okey, cuma saja dalam bab hukum jenayah yang tu kita perlukan waktu sikit. Banyak faktor dia. Faktor apa? Faktor intelektual masyarakat, salah satu faktor. Maknanya masyarakat pun kita kata tidak berapa, bukan tak bersedia, saya takkan guna perkataan bersedia, tidak mendapat penerangan yang terperinci berkenaan perkara ni. Bila sebut berkenaan hukum had, mereka akan terbayang potong tangan, rejam, 2 tu padahal banyak kot. Hukum had jenayah Islam ni banyak. Begitu juga dengan masalah enactment undang-undang, itu begitu tak sedia lagi. Begitu juga dengan kes fatwa-fatwa baru. Macam selalu saya sebut berkenaan dengan berapa kadar kecurian yang kena potong tangan, kita tak bincang lagi. Okey, kalau orang yang menghina Aisyah radhiyallahu anha, macam mana? Nak bunuh ke tak bunuh? Hukuman bunuh, qisas. Adakah nak pancung macam mazhab Hanbali ataupun nak buat macam mazhab Maliki dan Syafi'i? Berbeza. Itu semua memerlukan kepada perbincangan lanjut yang kita pun tak ada lagi nak bincang. Nak bincang macam mana ayam minyak naik harga pun tak boleh bincang ni. Banyak benda nak bincang. Okey, jadi disebabkan tu jangan terpengaruh dengan kata-kata Khawarij tak buat hukum qisas kafir. Jangan terpengaruh. Hukum Allah banyak dah kita buat, berlambak-lambak dah pun. Hak yang tak jalan satu tu ekonomi Islam. Tuan-tuan, negara kita hak Malaysia. Hak Malaysia ni hak halal tu. Maksudnya banyak negara yang nak tengok model pinjaman Islamik tu, siapa perintisnya? Kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa ni? Malaysia Malaysia negara yang ke depan dalam masalah ni, dalam masalah perbankan Islam dan sebagainya. Kalau kita nak hapuskan riba, itu hukum Allah ke bukan hukum Allah? Hukum Allah juga. Okey? Jadi jangan ambil ukuran ada hukum had dengan qisas, yang tu negara Islam. Tak ada, negara kafir. Itu Khawarij punya kerja. Okey? Jadi sama juga dekat sini, bila Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia bercakap dengan orang yang tak berhukum dengan hukum Allah, dia cakap dalam spektrum yang luas. Dia tak cakap bab hukum had dan qisas saja, tetapi semua arahan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Okey? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila kita cakap orang yang tak berhukum dengan hukum Allah ni, ada juga di dalamnya masalah i'tiqad, masalah kepercayaan. Okey, macam contoh kita kata barangkali ada hukum-hukum balik jugalah, samalah juga dengan hukum had dengan qisas. Kita kata ya betul, memang kita tak buat. Kenapa kita tak buat? Soalan dia. Kalau seorang tu dia kata kita tak buat benda ni sebab benda ni benda yang kolut lampau, kafir. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, benda tu memang ada. Orang kata benda ni zaman dulu, zaman Nabi, zaman sekarang dah tak sesuai. Islam sesuai sampai kiamat. Kata saya tak boleh lebih setuju dengan Al-Imam Malik rahimahullah, bila Imam Malik kata bila suatu perkara tu disebut dalam Quran, maka hukumnya kekal sampai hari kiamat. Sebab apa? Sebab sifat Quran tu syariat umat Muhammad sehingga ke hari kiamat. Dia sesuai, dia diguna pakai sehingga ke hari kiamat. Cuma ada sedikit perincian yang kita ubah. Macam contoh saya sebut tadi, berapa kadar kecurian zaman Nabi dengan zaman sekarang bezalah dah, tak sama kan. Dengan masalah rasuah umpamanya, adakah rasuah nak masukkan bawah masalah mencuri? Tu pun kena bincang juga. Takkan orang curi 10,000 kita potong tangan, orang rasuah 10 juta kita tak potong tangan. Itu pun benda-benda yang kita nak, maksudnya fine tuning tu, benda-benda yang kita nak kena updatekan supaya hukum tu berjalan dengan sesuai dengan zaman. Itu saja. Okey. Jadi kalau kita tak buat,
Kalau orang tanya kenapa kita tak buat, kita kata sebab ada beberapa halangan yang kita nak kena overcome. Antaranya sekarang masalah ekonomi lebih meruncing lagi berbanding masalah jenayah, apa-apanya. Ataupun enactment kita tengah usahakan, sebab banyak perbincangan siapa yang kita nak bagi task untuk bincangkan tu. Yang tu tak ada masalah tuan-tuan, yang tu tak kafir pun. Okey, yang dimaksudkan kafir ni kata Ibn Taymiyah adalah bukan saja hukum had dan qisas, tetapi apa-apa hukum pun dia menafikan hukum itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati dia. Allah suruh solat, hukum dia apa? Hukum dia wajib. Dia pandang solat ni untuk orang dulu perlu solat, kita sekarang tak perlu. Yang tu kafir. Itu maksud dia. Maksudnya bila seseorang tu dia tak buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tengok dulu adakah itu i'tiqad dia ataupun itu kelalaian dan kecuaian dia. Awak ni duk minum arak, kenapa minum arak? Tahu dah arak haram? Tahu arak haram. Habis tu kenapa minum? Benda ni ketagih. Saya walaupun saya minum, tapi sekarang saya tengah ambil kelas, saya tengah ambil kaunseling dan sebagainya, cuba nak kurangkan, insya-Allah tolong doakan saya dapat berhenti. Kafir ke tak kafir? Muslim. Cuma saja dia fasik, dia berdosa besar. Sebab benda tu sebahagian daripada kabair, sebahagian dosa besar. Tapi kafir ke Muslim? Muslim. Lainlah kita kata kalau kenapa minum arak ni? Arak ni tak ada nak haram, siapa mandai tulis haram, yang tu kafir. Sebab jelas Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam Quran arak itu diharamkan. Okey, jadi bila balik perbincangan ni, bila Ibn Taymiyah bincangkan berkenaan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang kafir. Siapa orang termasuk dalam ni? Ini kita tengok. Di sini kata Ibn Taymiyah, yang pertama, hukum tu macam saya sebut bukan dalam bab had dan qisas saja, meluas semua hukum Allah. Yang kedua, orang yang menafikan kewajiban hukum-hukum ni. Okey, kita tengok kat sini. Dia kata, dan tidak syak lagi bahawa orang yang beriktikad bahawa tidak wajib berhukum dengan hukum yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir. Okey, Allah dah turunkan kata okey ni hukum dia macam ni, ni hukum macam ni. Ini semua tak payah ikut, kafir. Okey, itu maksud dia. Kerana tidak ada suatu umat pun melainkan umat itu disuruh pimpinannya menghukum dengan hukuman yang adil, tetapi kadang-kadang keadilan pada pegangan mereka ialah apa yang ditunjuk ajar oleh orang tua mereka. Malah banyak orang yang mendakwa Muslim menghukum berdasarkan adat istiadat yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak turunkan. Okey, sebab dia kata apa? Lazimlah kalau orang dia pegang pucuk pimpinan, dia ada masyarakat yang dia pimpin, mesti dia dituntut untuk berhukum, betul tak? Dan bila berhukum pula, mesti dia dituntut untuk berhukum dengan adil. Okey, jadi dia kata dalam ni kita kata bila mereka tak berhukum dengan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, hukuman itu dia boleh jadi tak adil. Sebab apa dia boleh jadi tak adil? Sebab keadilan yang hakiki cuma diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak undang-undang dalam dunia ni tuan-tuan yang manusia rasa macam logik dah. Kalaupun bukan manusia, masyarakat tu sendiri rasa berbangga dengan undang-undang mereka. Tetapi bila dipraktikkan, betapa banyak kita tengok timbul masalah. Banyak. Apa contohnya? Selalu saya sebut negara, satu-satunya negara yang mengharamkan penceraian. Bukan saya kata kena bercerai dah. Cuma cerai tu satu jalan terakhir yang masih ada jalannya. Ada satu negara dalam dunia ni, mana satu-satunya negara yang mengharamkan penceraian, Filipina. Okey, sebab mereka betul-betul pegang pada dalam bab ni, mereka pegang betul-betul pada pandangan dalam Bible yang kata bila seseorang tu dah berkahwin, dia tidak boleh bercerai. Maka Filipina disebabkan buat perkara ni, berpegang dengan perkara ni, mereka letak undang-undang mereka tidak boleh bercerai. Siapa bercerai, penjara. Memang macam tu undang-undang ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jalan terakhir, Allah halal lah penceraian. Allah halal penceraian. Tapi Filipina, manusia rasa lagi pandai. Tak sepatutnya manusia bila dah berjanji sehidup semati, memang mereka perlu sehidup semati sampai hari kiamat, sampai mereka salah seorang daripada mereka mati. Ini lebih baik, lebih romantik, lebih sweet dan sebagainya. Lalu mereka buat, kita haramkan penceraian. Apa jadi?
lari daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nasab keturunan kat Filipina, Tuhan je lah tahu betapa serabutnya. Saya benda ni saya banyak kali saya sebut sebab saya kagum tengok orang lari daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jadi? Kelang kabut habis jadi, tuan-tuan. Dia boleh jadi seorang suami isteri berkahwin sah lah, berkahwin sah, dapat anak 3 orang. Lepas dapat anak seorang 2 lah, muda lagi kata dapat anak seorang 2, dapat anak seorang 2. Lepas tu orang kata apa, buat keputusan nak berpisah, tapi tak boleh bercerai. Sebab apa? Sebab kalau failkan penceraian, hak 2 orang ni kena apa? Kena penjara. Negara dia kena penjara. Jadi apa yang mereka buat? Hak suami ni lari pi cari orang lain, hak yang perempuan ni, isteri ni lari pi cari orang lain, pi cari orang lain pula. Boleh jadi hak suami ni pula tinggal serumah. Sebab tu tinggal serumah, istilah tinggal serumah kat Filipina biasa. Suami orang tinggal serumah dengan isteri orang lain, biasa. Hak isteri orang lain ni pula tinggal serumah dengan suami orang lain, dia panggil live in. Hidup sama-sama. Kenapa macam ni? Sebab penceraian diharamkan. Jadi bila dapat anak, asal perkahwinan mereka ni dapat anak, katalah dia punya nama keluarga dia Michael. Saya tibai letak lah, saya pun tak tahu nama mereka Pak Bong Tang apa, saya tak tahu. Bagi contoh, katalah nama keluarga letak Wellington umpamanya. Saya teringat stick Wellington sedap. Dia letak nama Wellington. 2 orang anak ni tadi nama keluarga dia Wellington. Lepas tu bila berpisah, yang mak ni pula kahwin dengan, tak kahwin, tinggal serumah dengan suami orang lain. Bila dapat anak haram antara 2 orang ni, dia akan bagi nama keluarga ikut nama keluarga suami. Bukan suami orang lain, bukan suami dia. Bercampur dah kat situ. Hak yang kat sini pula dapat anak, bagi nasab ikut sini pula. Bukan Wellington bila jangan 2 orang. Bila dia pun tidur dengan orang lain, dia katalah Camacho umpamanya kan. Okey, dia punya nama keluarga bukan Wellington dah, Camacho dah. Hak yang turun. Sedangkan dia ni ayah kepada hak ni dengan hak ni. Nampak tak? Jadi dari sudut nasab keturunan kat Filipina memang serabut togel, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka mengharamkan perceraian. Unzur, tengok. Ini yang kata Ibn Taymiyah, kata orang yang lari ataupun berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tengok apa jadi kata. Dia jadi tak munasabah, dia jadi lagi kelang kabut daripada hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita tengok Amerika Syarikat dah nak, bukan dah, kebanyakan tempat Amerika Syarikat dah menarik balik hukuman mati. Betul? Tak ada hukuman mati. Dia jadi macam mana? Dia jadi orang yang rogol budak umur 3 tahun. Dah rogol, bunuh pula tu, penjara 15 tahun, boleh keluar balik. Dia boleh rogol balik. Apa benda cerita macam tu? Ini kata Syekhul Islam, dia kata orang yang lari ataupun berhukum dengan adat istiadat yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak turunkan. Allah tak turun, Allah tak suruh pun macam tu. Seperti kumpulan ahli badui zaman dahulu, mereka berpendapat hukum orang tua mereka yang mesti diamalkan, bukan hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Okey, jadi kalau orang kafir itu memang dah kita faham, memang kafir lah. Tapi kalau orang Islam buat perkara yang sama dengan iktikad hati dia, hukum hakam yang ada dalam Quran Sunnah ni, ini hukum hakam yang outdated, hukum hakam yang tak sesuai, hukum hakam yang zalim dan sebagainya. Ada perkataan-perkataan ni walaupun sensitif, tapi ni bukan benda yang asing dalam negara kita. Hatta dalam negara kita pun kita ada dengar benda-benda macam ni daripada mulut orang yang tak sepatutnya sebut macam tu. Okey, inilah yang dikatakan sebagai kufur. Orang Islam buat macam tu, tak berhukum bukan sebab ada halangan dan sebagainya, tak. Tapi keyakinan hati dia, benda ni memang tak boleh buat dah sekarang. Dia lagi segedik. Okey, inilah yang dikatakan sebagai kufur. Meskipun ramai manusia yang telah memeluk Islam, tetapi mereka masih menghukum dengan adat istiadat yang berlaku dan yang diperintah oleh pemimpin. Adat istiadat ni apa maksud dia? Adat istiadat yang bercanggah dengan agama. Okey, kalau kita kata adat yang tak bercanggah dengan agama, yang tu digunakan. Nanti digunakan. Dan malahan adat ni ataupun uruf, dia banyak benda yang dimasuk dalam agama. Dia dah selari dengan agama. Sebagai contoh apa? Semalam saya mengajar kat masjid pada malam. Kata Nabi SAW, baginda sebut, jikalau kamu bermusafir, Nabi kata musafirlah 3 orang ataupun lebih. Jangan musafir seorang, sebab musafir seorang itu syaitan. Jangan musafir 2 orang, sebab 2 orang itu adalah syaitan. Musafirlah 3 orang, 3 orang baru dikenali sebagai rombongan. Maknanya
sunatlah hukum dia, tidaklah sampai wajib, sunat. Maknanya afdal kalau kita nak musafir 3 orang ke atas. Kemudian kata Nabi SAW, apabila kamu musafir, lantik seorang ketua rombongan. Okey, lantik seorang ketua rombongan. Kita buat dalam perkara ni, kalau kita nak pergi bercerita keluarga, kita buat dalam perkara ni, ya kita buat. Sebab uruf kita, bila kita buat rombongan, pak tu mesti jadi ketua rombongannya. Betul tak? Itu secara automatik, secara urufnya memang dah diterima sedemikian. Sebab tu kita kata dalam bab ni agama ada benda-benda yang memang dah kebiasaan uruf, ya dia ambil kira. Kalau dia tidak bercanggah. Kalau dia bercanggah, yang tu tak boleh lah. Okey, adat ni ustaz, macam contoh adat Minangkabau, kita kata kan, adat pepatih kan. Kalau bercerai suami isteri, semua harta dapat kat pihak isteri. Tu tak boleh. Suami itu punya lah, dalam Islam dia adalah dia punya hadiah dia, mutaah dia, berapa yang dia patut bagi dan sebagainya. Tapi tak ada lah 100% kan apa? 100% habis selai pinggang. Memang keluar rumah tu tak ada apa. Yang ni tak boleh lah tuan-tuan. Apa ni, ada juga orang tanya berkenaan dengan pewarisan harta. Pewarisan harta kata kita ni adik-beradik, kita ada 6 orang, kita nak bagi sama rata. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan perkara tu. Untuk lelaki 2/3, untuk wanita 1/3. Okey. Jadi benda-benda ni kalau kita lari daripada tu, memang dia akan jadi pening. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan benda tu untuk memudahkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kemudahan untuk kamu, bukan kesusahan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, okey, yang ni buat macam ni, yang ni buat macam ni, yang tu untuk kemudahan siapa? Kemudahan Allah ke kemudahan kita? Kemudahan kita. Allah Subhanahu Wa Taala mana ada benda susah untuk dia, tak ada apa susah. Kalau kita ikut ke, kita tak ikut ke, dia tak ada masalah, tak jadi apa pun kat dia. Okey, tapi kalau kita tak ikut, dia jadi pening kat kita balik. Tengok zaman sekarang, zaman LGBT. Saya ingat mantan mufti kita dulu, Dr. Juanda, sebut berkenaan masalah transgender. Ni pun kita nak haji, saya suka sebut perkara ni. Dia kata orang yang transgender ni, macam mana dia nak buat haji? Macam mana dia nak buat haji orang transgender? Transgender ni maksudnya dia ubah suai. Saya tak suka guna perkataan transgender sebab pada saya tidak ada istilah tukar jantina. Tidak ada. Seorang wanita kalau dia buat surgery, dia buat apa? Pembedahan plastik. Dia buat pembedahan plastik tang macam mana sekalipun, dia tidak boleh mengandungkan wanita lain. Mustahil. Betul tak? Mustahil. Sebab fisiologi dia dalam mind dia seorang wanita. Cuma saja bentuk luaran dia jadi nampak macam lelaki. Adakah dia jadi lelaki betul? Ya ustaz. Kalau dia lelaki betul, boleh tak dia mengandungkan wanita lain? Jawabnya tak boleh sebab dia sendiri wanita. Sama juga dengan lelaki. Dia buat pembedahan plastik macam mana pun, yang dia boleh buat paling jauh pun, dia boleh membuatkan tubuh badan dia nampak macam wanita. Dia jadi wanita dah? Tak. Boleh tak dia mengandung? Tak boleh. Sebab tu dia tak ada istilah transgender. Jangan terikut masyarakat barat tu, dia tak ada istilah transgender. Yang ada istilah modifikasi badan bagi badan dia nampak macam jantina yang berlawanan. Yang tu saja. Okey, jadi saya ingat mantan mufti kita, Dr. Juanda, dulu sebut, orang yang dikatakan transgender ni, yang lelaki buat badan dia jadi macam perempuan. Macam mana dia nak pergi haji, tuan-tuan? Macam mana dia nak pergi haji? Adakah bila dia pergi haji tu dia duduk kat kemah perempuan? Dia pergi haji macam mana? Dia nak pakai apa? Dia nak pakai ihram ke dia nak pakai telekung? Sudah lagu tu. Dia nak pakai ihram ke dia nak pakai telekung? Sebab dia lelaki tapi dia dah bedah badan dia bagi nampak macam perempuan. Mana boleh pakai ihram? Orang habis haram je, haram. Apa benda perempuan pakai kain ihram? Tapi kalau dia pakai telekung, hukumnya haram sebab dia bukan perempuan. Dia lelaki, dia menyerupai wanita. Wukuf di Arafah, adakah kita nak letak dia kat kemah lelaki ke kemah perempuan? Sungguh, cuba fikir. Kita nak letak dia kat kemah lelaki, kemah perempuan. Kalau kita letak dia kat kemah lelaki, tak boleh badan dia macam badan perempuan. Kalau kita nak letak dia dekat kemah perempuan, dia punya aurat dia tak sama wanita sebab dia bukan wanita. Habis orang dalam tu semua kena pakai tudung, pakai telekung, mandi apa semua. Mampus lagu tu.
Adakah kita nak buat satu kemah khas untuk mereka? Hak ni cari penyakit. Sebab apa? Sebab kalau buat kemah khas pada mereka, tahun depan lagi ramai lah. Saudi dah sambut kita, mampu. Daripada tahun ni 1,000 orang, tahun depan 1,000,000 orang, mampu lagu tu. Tak boleh. Jadi sama juga dengan kes mandi jenazah. Orang yang dia ubah badan dia jadi bentuk badan wanita, siapa nak mandikan dia? Adakah Tok Imam nak mandikan dia? Jangan tuan-tuan, tercabut rupiah Tok Imam. Tak boleh. Adakah kaum perempuan nak mandikan dia? Mana boleh, itu bukan mahram dia, lelaki. Itu bukan mahram dia, lelaki, dia bukan perempuan. Tengok orang yang lari daripada sunnatullah, orang yang lari daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah sebut, diciptakan kamu daripada lelaki dan wanita. Tak ada jantina ketiga, keempat yang orang putih guna perkataan akademik non-binary, ikut sukalah nak sebut apa pun. Tak ada. Dalam dunia ni hak ada lelaki dengan perempuan saja. Okey, jadi lari daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, rasa macam ini keadilan, ini kita lebih buka ruang pada sama sendiri. Tengok apa jadi, kelang kabut habis dah jadi. Okey, itu maksud dia. Orang yang lari dengan hukum yang turun ke Allah Subhanahu Wa Taala, habis lintang bukang jadinya. Okey. Baik, kemudian mereka sebut untuk orang Islam pula, sekiranya mereka ini mengetahui bahawa wajib menghukum dengan hukum Allah tetapi mereka tidak mengamalkannya, malah mereka bertegas boleh menghukum dengan yang lain daripada hukum Allah, maka mereka menjadi kafir. Okey, maksudnya hukum-hukum yang memang dah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri letakkan, dia rasa macam ada set hukum yang lebih baik daripada tu, tak boleh. Okey, kafir. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Baik. Okey, itu habis berkenaan perkataan Ibn Taymiyah. Baik, kita tengok yang ketiga pula. Yang ketiga pula diambil daripada penulis Syarah Akidah At-Tahawiyah. Dia berkata, ni yang ketiga, di sini ada suatu perkara yang harus difahami, iaitu menghukum dengan selain daripada hukum Allah kadang-kadang membawa kepada kufur dan terkeluar daripada Islam. Hukum demikian adalah menurut keadaan hukumnya. Sekiranya i'tiqad bahawa menghukum dengan hukum Allah wajib, boleh dipilih atau boleh dipandang ringan, walhal ia yakin bahawa itu adalah hukum Allah, maka sikap demikian adalah kufur yang nyata. Maknanya dalam bab benda-benda yang Allah sebut sebagai wajib, dia rasa macam Allah sebut wajib, tapi sebenarnya kita boleh ada pilihan lain. Tak boleh. Allah sebut wajib, tapi itu salah satu pilihan lah, nak pilih lain pun tak ada masalah. Tak boleh tuan-tuan. Allah sebut wajib, tapi dia kata apa? Memang Allah wajibkan, tapi tak pentinglah benda ni. Tak boleh. Okey, itu adalah pilihan, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita pandang sebagai ringan, tak boleh kita pandang sebagai ada set yang lebih baik. Okey, cuma biasalah macam saya cakap, kita pun sebagai sebagai manusia dengan kemasyarakatan ni pun bukan semudah tu lah kita nak melangkah semua perkara. Tapi ala kulli hal, kita tengok sisi baiknya, sebenarnya dah banyak hukum-hukum kita buat dah ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sikit je kata, barangkali dalam hukum had, qisas dan 2-3 perkara tu lah, tak banyak. Okey, yang keempat pula dia ambil dia ni disusun ikut pengarang. Jadi ni yang keempat pula. Yang keempat diambil perkataan Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat. Ibn Kathir ni siapa? Ibn Kathir ni ada murid Ibn Taymiyah. Okey, tetapi bezanya Ibn Taymiyah ni fiqh dia lebih pada mazhab Hambali, Ibn Kathir fiqh dia adalah mazhab Syafi'i. Okey, apa kata Ibn Kathir waktu dia menerangkan ayat afa hukmal jahiliyati yabghun, yang bermaksud apakah hukum-hukum jahiliyah itu yang mereka kehendaki. Allah Subhanahu Wa Taala, kata Ibn Kathir, Allah mengingkari mereka yang berpaling daripada hukum Allah yang mahkam. Mahkam ni maksudnya dah jelas. Allah dah turun yang ni wajib, Allah dah turun yang ni haram, Allah dah turun yang ni elok buat, Allah turun yang ni elok tinggalkan. Benda-benda yang memang dah jelas. Kalau tak jelas, atau selalu kita bincang, kalau dalam khilaf, yang tu lain cerita dia. Okey, tapi ini dalam bab yang wajib. Okey, dalam bab yang mahkam, yang telah macam contoh ni lah, minggu lepas kita bincang bab korban. Korban ni wajib ke tak wajib? Korban bukan mahkam. Okey, dia bukan perkara yang memang kalau Allah turun dalam Quran, contohnya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk melakukan korban setiap tahun. Yang tu kena buat. Okey, yang tu kena buat. Yang tu tak boleh paling, yang tu tak boleh kata Allah suruh tapi
Ini bukan wajib. Padahal dah tulis kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kamu. Dia nak kata tak boleh. Itu tak boleh. Itu hukum dia kafir. Okey. Allah mengingkari mereka yang berpaling daripada hukum Allah yang mahkam, yang mengandungi segala jenis kebaikan, yang menyekat segala jenis kejahatan menuju pada hukum yang lain, yang berupa pendapat, kehendak dan istilah rekaan manusia yang tidak bersumberkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh faham? Dia kata tak boleh untuk kita beralih daripada hukum-hukum yang dah jelas Allah sebut, yang pandangan-pandangan ni kalau tak ikut hukum Allah, maka dia ikut kepada pendapat manusia. Dia ikut kepada pandangan manusia semata-mata. Sebab apa? Bila pandangan manusia, bila kita sebut satu hukum tu pandangan daripada manusia, maka manusia ni sebagaimana kata Al-Imam Al-Ghazali, dia punya pertimbangan manfaat dan mudarat tu, yang pertamanya adalah untuk diri dia sendiri dulu. Itu sifat manusia. Kalau kita ni diberi, okey ustaz boleh letakkan hukum hakam dalam perleh ni. Mesti saya fikir saya dulu okay. Kalau saya buat benda ni, saya dapat apa? Kalau saya buat benda ni, saya tertolak macam mana dan sebagainya. Okey. Kalau kita nak tengok dia punya bukti besar dia sekarang, dunia politik macam tu lah. Siapa yang dapat pegang buat hukum tu, mesti dia buat undang-undang hak belah ke dia, mestinya. Tukar orang lain, tukar pula hak belah kat dia dan sebagainya. Sebab itu memang tabiat semula jadi manusia. Okey, sebab tu kita memerlukan pada agama, sebab agama ni berdasarkan kepada apa yang Allah pandang baik dan tak baik. Itu je yang adil. Okey. Baik, kemudian dia kata sebagaimana ahli jahiliyah menghukum dengan hukuman-hukuman yang sesat yang berdasarkan fikiran dan hawa nafsu, seperti mana orang-orang Tatar bangsa Mongolia. Sebab apa ni, pada zaman Ibnu Katsir ni lah, dia termasuk di antara zaman yang mana kita kata Baghdad itu diserang oleh kaum Mongolia. Dia berlaku pada zaman Ibnu Taimiyah sezaman dengan Ibnu Katsir lah. Maka disebabkan tu kita tengok ada tulisan-tulisan dia memang ada sebut berkenaan bangsa Mongolia ni. Sebab yang Bani Abbasiyah tumbang kena serang tu zaman dia lah. Okey. Di mana dia kata mereka berhukum dengan undang-undang yang ditulis oleh raja mereka ketika tu, iaitu Jangkir Khan. Nama dia ketika tu Jangkir Khan. Dia yang betul-betul serang Baghdad dan menjatuhkan Baghdad tu, nama dia Hulagu Khan. Okey, tapi kemudian tu diturun sampai zaman Ibnu Katsir ni, zaman Jangkir Khan. Itu nama dia. Yang mana Jangkir Khan telah membuat undang-undang yang diciplak daripada beberapa agama, sebagai contoh Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Maknanya diambil daripada agama Yahudi, diambil daripada agama Nasrani, diambil lain-lain, lepas tu dirojokkan. Itu dibuat jadi undang-undang. Dan banyak daripada hukum itu berdasarkan kepada fikiran dan hawa nafsu semata-mata, dan jadilah undang-undang itu dalam kalangan anak cucunya sebagai syariat yang mesti diikuti, di mana ia mengutamakan undang-undang ini daripada hukum Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka sesiapa yang berbuat demikian, dia telah jatuh kafir, wajib memeranginya sehingga ia kembali pada hukum Allah dan hukum Rasulnya, dan tidak menghukum dengan hukum yang lain, sama ada isu besar ataupun kecil. Okey, jadi ni dia kata dalam bab set hukuman tu memang tak boleh tidak. Kita kena balik pada apa yang diturunkan oleh Allah dan Nabi SAW. Okey, kalau tak dapat buat pun sebab halangan. Ini pun macam saya sebut tadi lah, hukum tu bukan hukum jenayah saja, banyaklah hukum solat, hukum ni dan sebagainya. Yang tu semua perlu dimasukkan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Okey, baik. Ada soalan setakat tu? Masa kita pun tak lama. Ada soalan sekarang? Tak ada? Ada? Ada. Okey, kalau tak ada saya sambung sikit insya-Allah. Masa kita ada beberapa minit lagi. Kemudian yang kelima, dia ambil kata-kata daripada Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir ni, dia antara kerja dia tapih Musnad Imam Ahmad tu, dan juga tafsir Ibnu Katsir tu. Okey, maksudnya dia ambil hadis-hadis Imam Ahmad tu ditapih. Yang ni sahih, yang ni dhaif, yang ni hasan dan sebagainya. Tapi biasalah tapisan, kita kata tapisan manusia ni kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Tapi kebanyakannya bagus lah kata. Tapi hebatlah orangnya, Syekh Ahmad Syakir.
Kata Syekh Ahmad Syakir, sebagai komentar di atas penegasan Ibnu Katsir, dia kata, apakah harus dalam syariat Allah bahawa orang-orang Islam menghukumkan dalam negeri mereka dengan hukum yang diambil daripada undang-undang Eropah yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Masya-Allah. Okey, hukum dalam negara Islam ambil daripada siapa? Daripada undang-undang Eropah. Yang dalam cerita bab sejarah tu tak apalah tuan-tuan, yang tu memang dah berakar umbi dalam negara kita. Kadang-kadang benda tu pun diperlukan masa untuk nak berubah. Terutamanya pula kita pun perkembangan mahkamah syariah kita pun berlaku secara berperingkat. Dia berkembang, jangan kata habis tak guna, jangan macam tu. Itu negativity, jangan. Dia berkembang. Dulu mahkamah syariah lagi tak ada apa tu. Sekarang dengan ada bangunan sendiri, ada hakim, ada peguam syar'i dan sebagainya. Dia berkembang, dia semakin berkembang. Okey, jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh buat lah. Jadi kalau dari sudut hukum-hukum lain tu yang dimasukkan bawah sivil dan sebagainya, dekat situ pada saya memang tak boleh ditolak faktor sejarah juga. Dan bila faktor sejarah ni kita tak boleh pusing masa buat balik, kita tak boleh macam tu. Okey, jadi memang benda ni diperlukan kepada penjelasan, diperlukan pada ilmu, diperlukan pada masa. Tapi kita keep bergerak, tak ada masalah. Yang masalahnya apa? Yang masalahnya kalau dah ada hukum-hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bila kita nak bawa arah tuju hukuman negara ni, kita berkiblatkan kepada negara barat. Hak tu tak boleh. Kalau benda yang dah jadi faktor sejarah dulu, tak apalah, itu kita tak boleh nak ubah. Benda dah jadi dulu sebelum kita lahir, lu nak buat macam mana? Tapi untuk tanggungjawab kita sekarang ni, hala tuju masa depan kita. Kalau umpamanya orang kata kita nak buat macam ni, sebab apa nak buat macam ni? Sebab Amerika buat macam tu. Tak boleh lah tuan-tuan. Itu bukan satu idea yang baik. Kalau kata kita nak buat sebagaimana Amerika Syarikat buat, Amerika Syarikat tu jadi negara yang bagus. Adakah Amerika Syarikat tu negara yang soleh? Siapa? Dia punya Perdana Menteri sekarang? Biden kan? Joe Biden tu orang beriman ke? Khatib Jumaat. Joe Biden ni bagus tak? Jumaat dia baca khutbah. Ada. Dia negara kafir tuan-tuan. Daripada pemimpin sampai akar umbi sampai masyarakat, semua negara kafir. Kata ni kenapa kita nak buat undang-undang ni? Sebab Amerika dah buat undang-undang tu, kita kena ikut. Siapa dia kata kena ikut? Ni undang-undang ni kenapa nak buat LGBT? Nak boleh sebab apa? Sebab Eropah dah membolehkan. Siapa dia kata kena ikut Eropah tu? Itu cerita dia. Apa yang dah jadi pada saya, yang dah membentuk negara kita sekarang, itu kita dapat dari mak ayah kita, tak ada masalah. Tapi arah tuju kita ke depan ni, yang tu tanggungjawab kita. Tak boleh kita kata arah tuju tu kita tengoklah apa Eropah buat, apa Amerika buat, itu kita buat lah. Sebab tu saya tak setuju. Saya bersama dengan AADK dalam bab ni, ada gerakan-gerakan nak menghalalkan ganja. Saya tak setuju. Saya pernah ikut dengan pihak AADK kan, jumpa dengan orang-orang yang sebelum ni diuji dengan masalah dadah dan sebagainya, kemudian telah bertaubat dan sebagainya. Semua setakat yang saya ikut tu memang ditanya, rasa-rasa kalau negara kita nak halalkan ganja, setuju tak? Tak ada seorang pun setuju. Dia berkata tak usah nak cari penyakit kata. Tak usah cari penyakit. Penyalahgunaan tu boleh berlaku pada bila-bila masa. Okey, kenapa nak halalkan ganja? Sebab New York halalkan ganja, Ustaz. Tak boleh macam tu. Jangan jadikan mereka arah kiblat kita. Kenapa? Siapa dia suruh nak kena ikut Amerika, nak kena ikut? Tak boleh macam tu. Okey, ini yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Kenapa kita negara Islam, kita ada hukum kita ada set undang-undang kita ada adat keislaman kita, tapi nak ambil undang-undang daripada orang Eropah yang nyata kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mensuaikan. Malahan dengan undang-undang yang bercampur dengan fikiran dan hawa nafsu manusia. Betul? Mereka boleh mengubah dan meminda undang-undang itu mengikut kehendak mereka. Mula-mula kata gay tak boleh, dah gay boleh pula dah. Mula-mula kata lesbian tak boleh, dah lesbian tak boleh. Mula-mula kata kahwin sejenis tak boleh, sekarang kahwin sejenis boleh dah. Undang-undang dekat UK ada yang sampai cucu kahwin dengan nenek pun boleh dah. Atas alasan apa? Mereka suka sama kita sebut pun Allah nak muntah rasa. Gila kata lagu tu kan. Jadi itu mereka punya hala tuju mereka. Janganlah kita bawa negara kita pun hala tuju yang sama. Jangan. Itu betul kata Nabi SAW kan. Nabi kata ada satu kaum kan. Ada satu kaum tu yang aku risau, mereka buat apa pun kamu ikut mereka. Dia buat bodoh macam mana kamu ikut? Kamu akan ikut mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk pala dalam lubang biawak pun hang nak tiru juga kata. Kemudian sahabat kata, siapa? Ahli kitab ke? Kata Nabi SAW, siapa lagi? Kata, ni Eropah Amerika ni ahli kitab.
Ahli kitab menurut jumhur lah, bukan menurut Syafi'i. Menurut jumhur. Ahli kitab lah tu. Undang-undang mereka nak buat, ustaz, mereka dah halalkan ganja, kita pun kena ikut lah. La ilaha illallah kata. Saya tak setuju perkara ni. Saya tak ada orang-orang yang bebas daripada ujian dadah ni yang setuju. Elok juga kalau jual ganja. Tak ada. Mereka kata ganja boleh ubat sekian-sekian. Macamlah ubat lain tak ada selain daripada ganja tu. Banyak lagi ubat alternatif kita ada. Okey. Orang-orang yang mengadakan undang-undang itu tidak pernah peduli apakah undang-undang yang direka itu betul dengan syariat Islam ataupun tidak. Mereka yang buat tu, mereka tak peduli pun ni Allah nak ke, ni Rasul nak ke, mereka tak peduli. Mereka tak ambil pertimbangan langsung pun, kata. Okay, jadi kenapa kita kena ikut? Kemudian dia kata mengikut sejarah umat Islam, yang diketahui umat Islam tidak difitnah melainkan pada masa pemerintahan bangsa Tatar. Maknanya dia kata kalau kita tengok dalam sejarah Islam, perkara yang paling besar jadi dalam sejarah Islam ni adalah kejatuhan Bani Abbasiyah. Itu maksud dia, okey? Yang merupakan masa kezaliman yang paling teruk. Di samping itu, umat Islam tidak tunduk pada mereka selama-lamanya, malahan mereka berusaha bangkit berjihad sehingga mereka menang mengatasi bangsa Tatar. Masya-Allah. Sehingga kan mereka berjaya halau. Sebab tu Mongolia sekarang tak duduk dekat padang pasir, tak duduk dekat Arab sana, tak. Semua balik ke? Semua balik ke Mongolia balik, tak ada. Kena halau balik. Lalu menjadikan mereka Muslim dan hilanglah kesan budaya peninggalan mereka dengan sebab tertegaknya umat Islam di atas agama mereka sendiri. Masya Allah. Maknanya dia kata walaupun bangsa Mongolia dapat negara Islam, tetapi mereka bangkit dan tolak, sampai sekarang tinggalan Mongolia tak ada dekat negara-negara Arab. Itu yang dibuat oleh nenek moyang kita. Okey, jadi ni benda-benda yang saya harap boleh jadi muhasabah kita bersama lah. Hala tuju negara kita biarlah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Okey, wallahu alam. Saya ingat sampai situ saja, insya-Allah. Tak ada orang melintang. Minggu depan kita jumpa lagi. Dan siapa yang ikut kelas saya tu, kelas saya hari Sabtu, Ahad, Isnin ditangguhkan sebab bagi ruang pada raya lah. Orang nak sembelih kambing, orang sibuk. Ditangguhkan Sabtu, Ahad, Isnin. InsyaAllah tak ada orang melintang. Hari Selasa dekat Masjid Sempang 4 baru saya mula balik, insyaAllah. Esok istimewa Jumaat jalan macam biasa, insyaAllah. Baik, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.